kemudian universiti hantar surat, tak diterima. Adakah pelajar itu boleh salahkan universiti kerana tak menerima dia punya application? Dia tak penuhi syaratnya. Faham? Orang register dekat satu pejabat, ya, nak jadi company secretary, nak jadi apply bekerja sebagai accounting, tetapi dia punya sijil yang dihantar adalah backgroundnya, latar belakangnya adalah bahagian chemical, atau dia bekerja atau ada kemahiran dalam bengkel kereta atau electrical, maka tak diterima disebabkan oleh kerana tak terpenuhi syaratnya. Oleh hadza dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Ada seorang yang dia berdoa kepada Allah, menadahkan tangannya kepada Allah dalam keadaan ia bermusafir, menyeru ya Allah, meminta kepada Allah. Tapi keadaan orang yang meminta tadi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang masuk dalam tubuh badannya adalah sumber yang haram, maka macam mana doa akan dikabulkan? Jadi hadis ini ada memberitahukan bahwasanya doa bukan hanya seorang itu meminta, tetapi ada tuntutan dalam doa agar supaya orang berdoa memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah makanan atau sumber rezeki daripada yang halal, baru doanya mustajab. Ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atib mat'amak tustajab da'watuk." Halalkan sumber makananmu, maka doa kamu akan dikabulkan. Maka disebabkan oleh salah seorang daripada kalangan Bani Israel bersama Nabi Musa yang berdosa, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bani Israel tadi insaf dan bertaubat kepada Allah, barulah Allah turunkan hujan seperti diminta oleh Nabi Musa. Hal ini memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat sebagai wasilah turunnya rahmat, turunnya hujan, turunnya rezeki. Walidzalika shara halu man lam yubali bi'azamati hadzal ilah wa samahatihi wa afwihi fastamarra musirran 'ala adh-dhanbi hatta mata wa huwa musirrun 'ala adh-dhanbi an yugabal bi'adzabin la yutaqu li'annahu 'anid al-khallaq. Wa جاءنا في الخبر أن عابدا من عباد بني إسرائيل اعتزل يعبد الله في سفح جبل 60 سنة ثم عرضت له حاجة فدعا الله تعالى أن يقضي له تلك الحاجة فلم يرى أثر الإجابة. Ada juga diriwayatkan bahwa ولما كان التائب يستشعر في نفسه بالخطأ والنقص والضعف والله يحب ذلك ارتفع له المقدار عند الله. قال داود عليه السلام لربنا أين أجدك يا ربي؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Ketika orang yang ingin bertaubat itu hatinya dalam keadaan menyesal ke atas perbuatannya, melihat kekurangan pada dirinya, sehingga dengan kekurangan itu ia tergelincir melakukan dosa,
bila seorang hamba menyadari kekurangan dirinya, kelemahan dirinya sehingga tergelincir kepada dosa dan dia insaf, dia ingin balik, dia ingin bertaubat, maka disitulah akan dijumpai Allah di dalam hati orang yang hatinya ingin bertaubat, yang hatinya menyesal ke atas perbuatan dosanya. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di manakah aku boleh mendapati Engkau?" Allah menjawab, "Engkau akan dapati aku pada keadaan hati seseorang yang ingin insaf, yang ingin bertaubat, yang menyesal ke atas perbuatan dosanya dan ingin kembali kepada aku. Aku berada di situ." yakni bermana orang yang ingin bertaubat dan menyesal atas perbuatannya, maka dia mendapat kabar gembira kebersamaan bersama dengan Allah. Artinya, taubatnya akan diterima oleh Allah kalau benar-benar ia menyesal. Di dalam satu kabar juga diceritakan bahwasanya salah seorang daripada Bani Israel yang beruzlah, yakni berkhalwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bukit selama 60 tahun. Kemudian dia ada hajat kepada Allah, maka dia pun berdoa agar supaya hajatnya dipenuhi. Maka dia setelah berdoa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, hajatnya tidak terpenuhi. Ini beribadah, beruzlah, berkhalwah 60 tahun. Minta kepada Allah untuk ditunaikan satu hajat, Allah tidak tunaikan. Fajalasa sa'atan yu'atibu nafsahu wa yaqul, maka si hamba tadi menegur kepada dirinya sendiri, menasihat kepada dirinya sendiri, bermuhasabah, introspeksi diri sendiri, wa yaqulu laha, mengatakan kepada dirinya, lam tuakhkhar anki al-ijabah illa li'annaki ghairu sadiqatin wa ghairu mukhlisatin wa ghairu mustaqimah. Wahai hawa nafsu, wahai diri sendiri, ini doa kamu meminta kepada Allah dan tidak kunjung tiba pemberian disebabkan oleh kerana kamu tidak sungguh-sungguh berdoa, disebabkan kamu tidak ikhlas berdoa, disebabkan kamu tidak lurus dalam berdoa. Fa'ataba nafsahu sa'atan, maka ditegurlah dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang berdoa, dia mendakwa kalau saya ada orang baik dah, mesti doa saya dikabulkan. Merasa dirinya baik, merasa dirinya layak dikabulkan doa, itu bahagian daripada sombong karena melihat dirinya something. Berbeza dengan orang yang berdoa melihat dirinya ini tak ada apa-apa, tapi yang punya hanya keyakinan terhadap Allah yang Allah kabulkan doanya, tidak melihat kelayakan pada diri sendiri, lebih melihat kepada kelayakan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Maka si Bani Israel tadi tegur kepada dirinya sendiri, kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, kurang ikhlas, mungkin kurang sungguh-sungguh, kurang istiqamah. Fa'auhallahu ila nabiyihim, maka Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka, an qul lil abidil fulani, katakan kepada hambaku yang telah beruzlah 60 tahun itu, inna itabaka li nafsika fi tilka as-sa'ati a'zamu 'indi min ibadati 60 sanah kulliha. Bagitahu kepada hambaku tu yang beribadah 60 tahun, yang berdoa lalu tidak dikabulkan doanya, lalu dia tegur kepada dirinya, dia nasihat kepada dirinya, dia lebih bermuhasabah kekurangan pada diri sendiri. Katakan kepada hamba itu, tegurannya kepada diri sendiri lebih baik di sisi aku berbandingkan ibadahnya 60 tahun tu. Nak beritahu bagaimana keistimewaan orang yang insaf,
orang yang menyesal ke atas perbuatan, orang yang dia melihat dirinya kurang, dirinya nothing, walaupun banyak beramal, walaupun banyak beribadah, walaupun banyak qiyamul lail. Wa inni qadaitu hajataka bi'itabika li nafsik min ajli. Bagi tahu kepada dia hajatnya aku akan beri disebabkan oleh kerana tegurannya pada diri sendiri, bukan ibadahnya 60 tahun tu. Faham tak? Hada kedudukan orang yang insaf, kedudukan orang yang menyesal, kedudukan orang yang ingin kembali ke pangkal yang benar. Hakadha busita bisata taubati lil mudhnibina fil umami kulliha. Demikian telah dibuka selebar-lebarnya pintu taubat bagi orang-orang yang berdosa bagi seluruh umat sepanjang zaman. Wa tawassa'at ala abwab li ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu taubat itu lebih lebar dibuka oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada baginda Rasulullah dalam hadis qudsi, la yudhnibu ahadun minhum dhanban wa yadhlimu dhulman thumma yandam wa yati ilayka fatastaghfir lahu illa ghafartu lahu wa rahimtuhu. Allah Subhanahu wa taala ada memberitahukan di dalam Al-Quran ya tentang umat Nabi Muhammad yang berdosa lalu berbuat zalim terhadap diri sendiri, lalu ia menyesal, datang kepada baginda Rasulullah untuk meminta ampun kepada Allah, maka dan dimintakan ampun oleh Rasulullah, maka orang itu akan diampunkan oleh Allah. Dalam firman-Nya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau mereka berlaku zalim kepada diri sendiri, yakni berbuat dosa maksudnya, ja'uka, datang kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad, fastaghfirullaha, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan dimintakan ampun oleh Rasul, lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan mendapati Allah yang maha menerima taubat lagi maha merahmati. Ada berkenaan dengan pintu taubat yang dibuka selebar-lebarnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ذكر الإمام النووي عند ذكر مناسك الحج في كتاب الأذكار وكذلك الإمام ابن كثير وكثير من المفسرين. الإمام النووي, Al-Imam Ibn Kathir ada menyebutkan satu berita mengenai ayat yang dibaca di atas tadi dalam kitab tafsir. Kisah yang dinisbahkan kepada seorang bernama Qissatul Utbi ma'al Arabi, seorang bernama Utbi dengan seorang Arabi, yakni Badui daripada dusun. Yaqulul Utbi seorang ulama, dia bercerita, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'a Arabiyyun fasallama 'ala Nabi. Satu hari saya duduk berdekat dengan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang badui daripada dusun dan mengucapkan salam, yakni badui daripada dusun datang ke Madinah berziarah kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Faham dom? Yani menziarahi Rasulullah. Faham dom? Apakah hukum berziarah kubur? Hukumnya sunnah. Menziarahi kubur Nabi, menziarahi kubur Nabi sunnahnya lebih, disebabkan yang diziarahi adalah orang yang mengajarkan kita sunnah. Faham dom? Pelik kadang-kadang orang pergi ke Mekah, pergi ke haji atau pergi ke umrah, kemudian diajak pergi ke Madinah. Pergi Madinah bukan rukun haji lah, bukan rukun umrah. Memang pun bukan rukun haji, bukan rukun umrah. Awak tahu haji daripada siapa? Awak tahu umrah daripada siapa? Kalau bukan daripada Tuhan yang tubuh badannya ada di Madinah itu. Mengingati jasa baiknya.
Faham tak? Ibu bapa kita ziarah. Kita punya kawan kita ziarah. Rasulullah, faham tak? Pelik kadang-kadang zaman ada orang mengadakan demikian. Kemudian Utbi ketika berada dekat dengan kubur baginda Rasulullah, dan seorang badui daripada dusun datang menziarahi Nabi dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Wa qala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah. Ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Dia panggil, dia khitab. Macam mana dia panggil Nabi dalam keadaan Nabi sudah wafat? Bukankah baginda sendiri yang bersabda dalam hadis, tidak ada seorang yang menziarahi kubur saudaranya lalu dia mendekatinya, melainkan yang diziarahi itu akan merasa seronok dengan ziarahnya dan tahu siapa yang ziarah. Yang wafat tu ketika diziarahi tahu siapa yang ziarah. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tak ada sesiapa orang berziarah kepada saya, kata Nabi, lalu mengucapkan salam kepada saya, melainkan Allah mengembalikan ruh saya untuk saya jawab salamnya, kata Nabi. Nabi berkata demikian. Jadi kita berziarah kepada Nabi bukan ziarah tengok pintu daripada emas ke, mana lubang ke, mana. Ini lebih kepada makna di dalam hati ketika menziarahi Nabi SAW. Menziarahinya setelah wafatnya seakan-akan kita menziarahi di zaman hidupnya. Faham tak? Yani ada ta'zim kepada baginda Rasulullah, ada karisma, ada haibah. Perlu adab menziarahi Nabi SAW. Jangan sibuk ambil selfie ketika berziarah. Jangan sibuk ambil nak beritahu kepada kawannya dekat mana dekat berziarah. Anda di hadapan Rasulullah SAW. Wa qala ya Rasulullah sami'tu Allah yaqul. Ya Rasulullah, aku mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Bila mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, yakni berbuat dosa, lalu datang kepada engkau meminta ampun kepada Allah, dan engkau mintakan ampun dan Rasul memintakan ampun kepada Allah, maka akan didapati Allah Maha menerima taubat dan Maha menyayangi dan mengasihi. Wa gajitu mustaghfiran li dzambi. Aku datang wahai Rasulullah ingin memohon ampun kepada Allah atas dosaku. Fastaghfirli ya Rasulullah. Tolong mintakan ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya. Meminta ampunnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bertawassul kepada Rasulullah. Bertawassul kepada Rasulullah setelah apa? Di masa hidupnya kan, masa wafat, setelah wafatnya. Oh, dia datang ziarah setelah wafatlah. Siapa kata bertawassul kepada Rasulullah setelah wafatnya tak boleh? Ini Imam Nawawi ada cerita, Imam Ibn Kathir pun ada cerita. Fawalla rajul, maka dia pun lelaki tadi pergi. Qala faghalabatni aynaya. Utbi berkata, saya terlelap tidur masa itu. Ay nimtu fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qum ya Utbi falhaqil a'rabi fabashshirhu anna Allah qad ghafara lahu. Utbi yang sedang terlelap tidur bermimpi melihat Nabi sementara Utbi berada dekat dengan kubur Nabi. Wahai Utbi, kata Nabi SAW dalam tidurnya, bangkitlah kamu dan kejarlah badui yang tadi berdoa, beritahu kepada dia Allah sudah ampunkan dosanya. Hadza berkenaan dengan bagaimana pemberian maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang disayangi karena sifat kita selalu bertaubat kepada Allah. Dan moga-moga Allah lindungi kita daripada segala dosa dan maksiat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas kelewatan karena ada urusan keluarga. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad wa Rasulullah wa ahli bait ashabihi wa dzurriyyati matana sunnatina khususan anna Allah yanfa'una bima ta'allamna wa yarzuqna al-amala bil ilmi ya rabbal alamin ala hadhihi an-niyya wa sallallahu shamala khairud wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال.
يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي.